We interrupt our program to bring you this important message. Selamat kembali bersama kita lagi. Selamat kembali guys ke Podcast edisi di Johor Bahru. Podcast. Pernah kan dipertikaikan Johor Bahru tu ejaan dia macam mana? Yang masuk TikTok tu Bahru. Oh. Yang cikgu tu. Itu baru aku tahu. Aku pun tak tahu lah. Pasal kat sekolah aku tak tahu pun benda tu. Aku tahu BARU je baru. Johor Bahru. Sebab dia ada bahasa Johor lama dengan Johor. Kata tempat gitu. Baru aku tahu kat TikTok lah. Kalau Kota Baru? Kota Baru is same as Johor Bahru. Kota Baru is Newcastle. Okey. Kejap okey, dia memandangkan apa kalau korang nampak apa benda semua masih gas yang sama. Sama. Kita masih kat tempat yang sama. Masih lagi. Semua. Posisi yang sama. Kalau korang tengok episod yang sebelum ni tak tahulah, mungkin sebab kita bercerita pasal benda yang Mistik. Ada benda marah lah tu. Ada benda marah ke apa benda itu. Unexpected lah. Tapi pada masa yang sama juga kita tak nak sia-siakan, sebabkan yang episod dah macam tu dah jadi macam gitu. Dah tak sedap. Tak sedap lah. Aku rasa macam kita we should come up with another one yang a proper one, yang where our guest can talk freely, boleh cakap betul-betul, ada video, ada apa untuk, semua kan. So that will be better lah. Salah satunya so, untuk kita akan utilisekan apa utilisekan masa dengan guest kita dengan guest kita. Jadi untuk episod kali ni korang nampak samalah juga. Kita sama masih. Dia orang kata apa, sebab kita susah nak berjalan waktu-waktu PKP, waktu tu COVID ni. So once kita dah keluar, kita akan utilisekan lah kita punya guest dan nak tanya dia orang punya cerita-cerita. Tak kisahlah cerita angka ke apa. So kita dah cerita pasal cerita horror tu yang ada motherboard sini. Motherboard ini cerita seminit, takut dia sejam. Tu kita nak mengalihkan perasaan dia tu. Mengalihkan perasaan dia tu kan. Dalam masa yang sama kita nak membantu Jamal. Bantu Jamal. Mengurangkan debor. Mengurangkan debor dia. Aku rasa kau macam jauh sangat dengan aku. Dekat sikit. Oh boleh Nanti nampak macam kita dah gaduh. Sebab aku nak debor kat rumah dia. Okey. Jadi apa benda ni yang kita nak buatkan ni? Aku rasa sebab memandangkan kita di JB, tadi pun aku borak dengan Zai nama dia. Dengan kawan-kawan Nas tadi. Dia cerita kat aku pasal ekonomi orang Johor Bahru ni. Di orang kata apa dulu sebelum BC before COVID ni, 2019 BC. 2019 BC ni dia orang pun highly dependent on Singaporeans. Adakah itu benar? Kiranya aku pun percaya benda tu pasal orang Singapura berbelanja dekat sini. Kiranya dia orang pergi pasar sini, pasar kereta sini, isi minyak sini. Kiranya dia orang mampu lah untuk berbelanja dekat negara kita. I wouldn't say depend would be the right word, but I'm pretty sure a chunk of the economy and the taxes come from the expats or whatever. Expense the economy is thrives even more with the coming of Singaporeans into Malaysia. Spending in particular Johor Bahru lah. So kalau kau tanya aku, kalau aku jadi Singaporean, as a Singaporean pun masuk JB pun, masuk ke dalam Malaysia untuk berbelanja pun, aku rasa aku dah cukup kaya lah untuk make sense. People who come here spend in our country, higher pay grade because of the currency, and then kita orang kata apa masih di sini, kita ke sana pun belum tentu boleh berbelanja macam diorang kan. So topik aku rasa yang tepat untuk malam ni, hari ni yang terbaru ni, kita tanyalah masing-masing, kalau koma-koma ni kaya, lagu mana? Jamal dah tentu buka fanfare. Jamal muka dah kaya dah. Muka kaya. Muka Jamal kaya dah. Muka Jamal kaya. Dan tadi khabar memang dah kaya. Aku muka ni kaya bulu lah. Itu lah maksud tapi dia. Yang ni apa tadi? Anak toke Hello Kitty Land. Tak, itu ayat-ayat guna kalau nak usah perempuan. Straightforward. Jangan rumah tengok podcast ni. Tak apa, nanti aku taruh beep kat situ kan. Macam kita start dengan Non lah. Pasal kau abang besar sini. Kiranya untuk kawan-kawan kita orang yang tak mengenali Non kalau berborak pasal bisnes, dia ni adalah sangat bijak pada aku lah.
pasal aku dah berkawan dengan dia tak lama sangat, tapi orang dia aku rasa sangat bijak dalam berbisnes. So alangkah tepatnya kalau kita boleh start topik kalau aku kaya ni dengan dia, pasal dia ada banyak bisnes yang serius dia call aku. Kadang-kadang dia call aku pun, Jal, aku rasa aku nak buat gini ya. And kita pun tak terfikir macam mana. Orang otak orang kaya lah ni. Otak orang kaya. Business minded. Lepas kita cakap tu, kita tanya orang muka orang kaya pula. Terus kat kau lepas ni. Ataupun aku dengan lu boleh share sini. Kita tiga-tiga ni dulu lah share. Boleh dengan Nol, Jamal, Deng. Benda-benda nak buat duit ni benda-benda yang lara ke, benda-benda yang serius ke, ataupun nak cerita dia ke? Tak kisah lah. Kau nak selit serius, of course lah. Tak, dia macam gini. Kalau kata kau nak cerita pasal kau nak buat bisnes kau, itu is one thing. Tapi kalau kata macam mana nak cakap, sebab kita pun cakap kalau kan. So kalau kau kaya, so just imagine, you can just immediately imagine like macam okay, sekiranya esok aku bangun dan aku memang nak ataupun kaya. mungkin you boleh susun apa yang kau kena buat untuk kau jadi kaya, and then bila kau kaya tu, apa kau akan buat dengan duit yang kau kena kaya. Pun boleh juga. So whichever ways lah yang kau nak fikirkan. Aku buat ada a bracket lah, from this bracket to that bracket to that bracket lah. Boleh. Dia bagi aku business ni dia bukan pasal duit sangat. Benda-benda ni if you have a good blueprint and everything is genuine, the profits will come. Faham. Itu saja. As long as kau genuine, kau passionate about it, then the profits will come. Berapa banyak profits datang tu, that one is up to God, how much God wants to give you and berapa kau punya usaha and what not. But bagi aku the most important thing is that peluang pekerjaan lah. With if you have, if I have tons of money, basically apa yang aku buat sekarang pun, peluang pekerjaan tu is very very important. So macam sekarang one of the main things I have is a delivery business. So in that sense, during COVID itself, ramai orang yang betul-betul suffered, quite a loss or quite a hit because they lost their jobs and what not. So the only thing that was allowed to move around during COVID is your benda-benda yang necessities lah, kan, or your basic necessities, benda yang, so basically in that sense logistics is one of the things lah. Okay. So now e-commerce booming, everything booming, delivery booming. So benda tu aku selalu cakap dengan member atau siapa-siapa yang kerja dengan aku, this thing don't see it as a career, see it as a job, right? It can be sustainable for quite some time. Okay. Make whatever that you can make. So but once you're done with this, look for something bigger, because you always need to grow yourself. So bagi aku tu, bila aku when I offer jobs to other people untuk buat benda semua tu, one, sustainability satu, is to make sure that they do their work and then they get whatever it is they need to make at the end of the day. Satu, dua, so they can bring enough money back to the family. Okay. And then number two is to actually grow yourself lah. Okay. Itu sajalah bagi aku. So that is the basic things lah for that. But if we are talking about kalau betul-betul aku kaya, ni sedap. dia kalau kaya ni Before that, definition kaya bagi kau tu macam mana? Betul. I would give a tax bracket between 10 to 20 million lah, in terms of personal wealth. That's your net worth. Let's just Definisi say or let's just say I managed to raise, for example, like 10 to 20 million. Okay, 10 to 20 million, there's a lot of things that you can fix on ground. You should set up a bank where in terms of food, in terms of shelter, benda semua ni orang memang boleh datang. You need to set up, I will set up a skill center. Okay. Aku boleh ajar orang, and benda ni kena paksa, because ramai orang, if you give out freebies, then people will take freebies. That's it. Okay. But if you give out like macam benda-benda yang kau boleh ajar, benda-benda yang orang boleh buat on a daily basis, then they will do. But the problem is that usually people yang rely onto these kinds of things, they have lost faith, they have broken down, they have already gone down so many times or whatnot. So I think that depends on the motivation and also the mentality of that person itself. Okay. So benda tu yang penting, you need to switch the mentality so that benda tu, orang tu switch the mentality so that they know they want to do more. Okay. So in that sense, benda-benda macam tu you cannot expect any returns. Okay. Unless
Kalau betul-betul dia belajar dengan kau, and then you absorb them, and then kau bagi an extra added value for them. Tapi in the sense 10 to 20 million tu aku is enough to set up, you know, a few small food banks, and then most probably get some NGOs or some sponsors to add more money. It's 2021, aku tak rasa poverty should be something that is supposed to be around in Malaysia. Banyak cerita baru-baru ni, macam dekat Vietnam for example, the average median earning is about 500 ringgit per month, tapi ada orang pergi makan steak sampai $1,000. You know, so benda-benda macam tu bagi aku, benda tu macam tak fair. So in that sense, on the basic supplies of people who need all these kind of things, benda ni memang patut ada. Aku yakin ada, aku yakin banyak ada. You know, but I feel like, you know, it's not enough. Because there are still people living under bridges, there are still people living without a home. Memang banyak gelandangan yang memang duduk, you know, on the streets and whatnot. And it's very hard to get all their stories, because sometimes the stories are too bad and dia memang tak fikir lah pun. You know, they are at that point of life. So bagi aku, to switch the mentality and give that motivation and give that push for them to go, itu je penting. Right? It's just that maybe in their lives dia orang bukan yang dapat support when they needed to, back at the time when they needed. Kan? So to change that lah. So that's the 10 to 20 million with the sponsors, if let's say I get to do that. But if I get to raise a bit more, this one comes with power and responsibility lah. Rural areas lah. I spoke to, baru ni aku borak with one of my counterparts over in Sabah. We're talking about geographical terrain over in Sabah. There's a lot of land mass, and the accessibility towards roads and cities semua memang very very far. So aku ambil contoh, aku pergi ke Kundasang, Kinabalu once and whatnot. So in the van going up the hill, aku nampak ada ambulance memang tengah cocok dari belakang. And memang susah untuk dipotong because it's only a two-way road going up and down the hill. So in that sense, aku tanya driver, aku cakap, Ijal, ini ambulance ni kalau sini atas ni tiada hospital ke? Cakap, tiada hospital sini. Habis tu kalau accident macam mana? Kalau ambulance tidak datang, matilah. Kalau tak pun pergi klinik lah. Kalau ada klinik, atasnya ada klinik ke? Tiada klinik sini. So in that sense, bila cerita tu aku dapat tahu daripada driver tu, and all the way up memang there's no there is probably small clinics, but it's not enough for people nowadays, you know, for 2021. I would expect like really good healthcare in, you know, rural places, in that sense. And the question that always comes to mind is, kenapa tak ada? Faham? Kenapa tak ada? There's so much money, there's so much taxpayers money being put into, kan? Tapi you know, aku tak nak question what happens or what not, but why is it not done? You know, so for example, I was talking to a counterpart, and then aku relate back to the story aku cakap dengan driver aku ni. In that area of Sabah, let's just say from katalah from Inanam to KK to Putatan, and then you go to Tamunan, and then you go towards Tuaran, and then go up towards Kota Marudu, Kota Belut and everything semua tu. It's very very far tau by road to go there. But in every city yang ni macam for example Kota Marudu, hospital ada satu saja. Private mungkin ada a few, but to get to the hospital tu, it's very very far from certain people tau. Kalau macam orang duduk dekat belah-belah bawah sikit, behind Kinabalu punya steep hill tu kan, for you to go to the hospital it takes about sometimes 1 hour, 2 hours. But if you go towards the western side, pun very very hard. There's only like one hospital that you can go to. So I was talking to this counterpart, and I was saying that you know, if I get to raise like a big chunk of money and get like big support, you don't have to build hospitals ataupun clinics or whatnot. You can just get a space, build like a warehouse, and then partition everything like what you're doing with the PPVs, and then get back all the doctors to come back, and then pay them a slightly higher amount. Because if you're living in that area, dia punya cost of living not that high, you know. But it's whether the people want to come back and serve or not. But in that sense, aku rasa benda tu patut ada lah. You know, like basic healthcare. If you can do it with PPV, I'm pretty sure you can do it. You know, just for certain areas. Kau tak nak buka like mass satu area 3-4 warehouse ke benda. But in this sense, I think the pandemic with all this wabak-wabak and everything semua ni, there should be enough places for people to be, you know, placed. You get what I mean or not? Kat Selangor, MyApps penuh, hospital semua penuh, everything semua penuh.
it was very very saddening, even though dekat Selangor, sebab aku punya kes bapak aku meninggal pasal COVID, jiran depan rumah aku meninggal pasal COVID. So macam jiran aku tu, when I called the hospital and the police to get them to come, there's no ambulance, tak enough, tak cukup. Katil pun tak cukup. You know, all these basic necessities pun tak cukup. Of course, we did not see this coming lah. But in terms of preparation, I'm pretty sure there should be enough funds to set up for these kinds of emergencies in the future. Faham. So when we say emergencies, this space tak patutnya guna untuk emergencies. It should be practical for everyone and everyone can access. Lah. You know, and in this sense, because you know benda ni tak boleh charge mahal. Faham. You get what I mean? Because orang yang duduk dekat area-area macam ni on this side ni, yang very challenging geographical terrain ni, there's not much money that you can fork out. Exactly, yeah, correct. You know, insurance is not very very popular on that side. Faham. So whatever it is, you rely on government punya medical facilities and whatnot. So if you have there's so many land, there's so much land that you can convert into space. Kau tak payah banyak-banyak pun, 1-2 acres, right? For let's say every district, which is kecil, tak ada apa. But if you can develop that into a basic thing and like staff that area and make sure that everyone knows that anything happens, you can actually be accessible to these kind of places. Logistics punya challenges pun satu juga. You know, not enough jentera tak cukup, jalan pun 2 lane, you know, things like that. So benda-benda tu memang nak kena tackle lah, because it's already 2021. I mean, how long more you want to go into the future sampai orang nak kena tunggu ambulance and then this and that and benda semua, and then no accessibility, and then nak masuk private pun mahal, orang nak kena bayar. Walhal orang dekat sana gaji pun tak berapa nak tinggi, because of cost of living is very very low. So that all requires a lot of funds and also a lot of support from the right people and everything, benda semua. And of course the paperwork is even more bigger lah nak buat benda semua macam tu. But if kalau aku kaya, I get to fork out my own money, that I think that is what I want to do, right? Put aside hutang-hutang yang perlu dibayar. Habiskan hutang mak, bayarkan, habiskan hutang ayah, habiskan hutang atuk nenek. Itu kalau aku kaya juga. That one is all personal. But in terms of, if I'm really give rich, back to the community lah. You give back to the community, give back to your people. Unsung hero lah. Dia tak payah kira macam contoh macam siapa yang tukar jalan tu? Abid Liu. Bukan Abid Liu. Lando. I really believe in what Lando does. Dia tak tunggu orang ni lah. Dia contoh macam ni lah. Ada 10 Lando, ada 10 Lando, aku rasa jalan memang banyak tugak lah. I think about 50% of Malaysia memang jalan tugak, ada 10 Lando. Kalau jadi jalan buat kerja. Sebab Lando sendiri datang masuk dalam area rumah aku, ada orang buat jalan tak betul, dia sendiri tugak. Ada 10 Abid Liu, aku rasa hilang semua kelaparan dalam Malaysia. Terus tengah aku cakap lah, ada 10 Abid Liu, orang buat kerja macam Abid Liu buat kerja, hilang poverty kat Malaysia. InsyaAllah. The focus is right. InsyaAllah. So in that sense, I don't know how much is burning cash. I don't know how much is being, berapa banyak orang bagi ke orang ni, orang support ke. But in that sense, you know, put aside whatever scandal or whatnot, I don't care. But if you're doing good, you're doing good. Ramai orang yang betul-betul dapat pertolongan daripada benda-benda macam tu. And I think people should focus more on that areas. Sebab ramai orang susah sebenarnya masih lagi kat Malaysia ni. Yang orang je tak nampak. Tahu. In that sense, the B40s, this one AC after COVID. No. For example, you know, orang yang hilang kerja, yang hilang sumber pendapatan and whatnot ni. Aku nampak. Because ini yang budak-budak yang makcik-makcik meniaga tepi jalan, that cannot afford to have any e-commerce platform. They cannot afford any apps. Okay. Orang yang meniaga tepi jalan tapi orang tak keluar membeli. Tahu? Harga siakap naik sampai RM1,000 lebih, for example. Kan? So in this sense, itu semua peniaga-peniaga yang besar. Tapi orang-orang yang meniaga kecil ni, yang jual nasi lemak tepi jalan ni, berapa lama dia nak jual nasi lemak tepi jalan? Traditionally, kan? So in that sense, I think if I have 100 million of my personal money that I can give out, it will be going back to community lah. In that sense lah. Aku rasa itu yang lacking lah. Poverty dengan medical lah. As of 2021 ni, aku tak rasa sesiapa patut risau pasal dua benda ni. Dua benda ni patut dah kau team lah. Okay. So that's on my part lah. Silis lah. Jamal. Jamal. I want to join this course. My plan. So all the plan yang aku macam, so Jamal, dengar je macam kalau aku kaya tu, aku macam banyak sangat benda. Kau tak perlu deep macam gitu, Mal. Macam mana, Mal? Macam mana tadi?
Engkau Kalau kaya. Kalau kau kalau kaya, kau kaya, mak- kau tak perlu jadi macam si Non. Mungkin Non ni dia betul. fikir pasal community. Betul, Kau betul. boleh cerita pasal diri kau. Kau kaya, kau nak diri kau ni apa kau nak buat? Dan tadi dia cerita uncle pun dia apa? Apa? Dedoh. Dedoh. Takkan dapat duit pun dedoh. Dedoh amat. Mana tahu nak buat debor motivation camp. tu lain. Atas sikit mah. Nak buat fashion line ke. Tolong budak debor. Kau seling. Jangan debor. Jangan risau, saya pun debor. Jangan debor. Kalau awak debor, saya lagi debor. Hashtag Zazali Samak. Okay, Mat. Dia kalau aku lah kan, aku suka. Tak kisahlah, itu kau, diri kau. Jangan halang. Dia sebab tak pernah rasa kaya kan, tapi tiba macam tiba-tiba kaya. Tiba-tiba ni cerita dia sekarang ni Macam aku lah. Kira terbaik tiba-tiba kaya. Aku tak ada kaya pun. Tak apa, Non kaya dulu Mal. Dia ada 10-20 million tadi dia cerita. Dia bagi kat kau 2 million Mal. Cukup 2 lah. million, what are you do? going to do with this 2 million? Kalau macam tu lah kan, kalau macam tu dulunya lah, ni aku rasa pernah borak dulu-dulu kan. Aku suka konsep macam sport center. Maknanya jamah dengan sport. Orang boleh datang bersukan, buat benda beriadah apa macam semua kompleks sukan tapi kau yang bikin lah. Dia Faham. all in. Dia selalu kat Malaysia dia ada futsal, badminton. Tapi dia jadi macam all sports lah yang kau boleh fikirkan dia tu macam ada. Ada swimming apa semua. Tenis. But dia more to level macam mana yang community punya. Faham? Aku faham. Facilities memang macam private, tapi it's more accessible to community. Everyone macam community, macam maybe on the weekend boleh buat classes. So at least it's more affordable, macam benda-benda swimming apa semua, tak pun sports. So all these people boleh try and then get better, macam lagi sihat lah. Tu satu lah. Tapi sebab dah COVID, dia tak ada hal. We tolak COVID lah. We tolak COVID dia AC ni in a perfect world we tolak AC, BC ke semua, DC, ACDC pun kau tolak tepi. Kalau kau kaya, macam Nas kata, Lo kata, in a perfect world, kat mana, macam mana rupa kau punya kompleks sukan tu. Aku apa yang membezakan kau dengan kompleks sukan sekarang? Buat benda ni memang money orang kata flowing lah. Duit tak ada masalah sebab kita ada Non. Investor. Aku memang suka. So dia dah leaning towards macam Non. Dia dah tempias macam Non punya idea lah. Dia macam community center. Still ada that element macam ada tempat untuk kau riadah, and then boleh cater to orang macam homeless, macam ada food bank, tapi it's more like a wholesome community center. Dia macam boleh contoh macam ada motivational talks, macam tempat orang macam dah lost hope. Dia orang boleh datang situ, they can learn new skills apa semua. Sebab yelah, sebab kat Malaysia tak banyak tu benda-benda macam tu. Betul lo yang cakap. So benda tu bagiku, we should be investing more on that, especially dah AC apa semua ni kan. Some more people ada activities kan. Exactly. Tak, sebab bila dah down kan, dah pisang kan, aku mati je macam ni kan. Dia bukan tak ada orang buat tau. Orang ada je buat, tapi But very minimal. Sebab benda ni dia bukan banyak cakap pasal duit tau. Duit tu memang akan datang. Tahu, rezeki Tuhan akan bagi. Duit ni buat apa tu? Buat apa tu? It's effort. Tak, maksud aku buat apa? It's effort. Aku ambil contoh paling senang macam center macam tu lah. Centers ataupun apa activities ataupun anything that reflects back to the community. Aku ambil contoh paling senang ya. Baru-baru ni kan orang ambil PPV benda semua kan. Ada video viral MC Plus punya tuition center tu. The owner of the tuition center tu nampak orang duk beratur punya rapat, and then what they did is that they tried to separate everyone. And then cerita dia tak usah. Malam tu juga dia beli tape benda semua. Dia sendiri tu dengan budak-budak dia sendiri buat benda macam tu. So it's the effort that counts tau. It's not so much about the money. If you want to do good, I'm pretty sure there's a lot of people who's got a lot of money who will support your idea. Cuma kau buat ke tak buat? Kau buat separuh jalan ke macam mana? Kau tak boleh nak just tabur duit ni kau harap benda tu jalan. Kau kena jalan juga sendiri. Kan? So in that sense, bagi aku, kalau macam aku, it's more on the community side in terms of basic necessities, macam education, medicine and whatnot. So on Jamal side, probably more on the health wise in terms of your sports, more to macam welfare. Physical activities welfare. So macam we welcome them instead of macam kan selalu konsep homeless, tolong homeless, gelandangan apa semua ni, just macam okay, we give out food and then like you said lah, that's it. Like people just come and take the freebies and then they
just kau kena angkut orang tu. Timbalan Perdana Menteri lah. Tak lah, dia tapi bagus idea gitu bagus. Datang daripada anak muda seperti kita lah. The implementation how you follow through tu. Bagi aku benda ni semua tak payah jadi Perdana Menteri lah nak buat lah. Aku masa kecil-kecil dulu bila belajar dekat sekolah kan, that post of Prime Minister tu is something put so high up in a pedestal whereby everyone nak jadi Perdana Menteri. It's such a superior role that you can do. But sorry to say lah, aku tak rasa benda tu sangat-sangat appealing sekarang lah. Aku tak nak jadi Prime Minister lah. Dulu kita kecil mungkin aku tak tahu. Aku pun the other side. Aku pun tanya, aku ada 10 kawan aja seronok. Aku tak pernah kaya, so I don't know. Oh, tak pernah kaya. Tapi kalau in a sense paling senang kalau sebenarnya dari kecil juga lah benda ni aku pesan. Dia kalau kaya lah, kalau kaya buka stesen minyak tu. Betul. Aku agree. Buka stesen minyak. I mean, satu, it's a necessity. Bukannya lah sebab aku dah kaya, aku nak kaya lagi. But then I mean orang guna benda tu hari-hari. And then sometimes stesen minyak ada apa semua kan. Tapi aku lagi prefer macam stesen minyak tu dia, it's a complete. Aku suka konsep yang macam one center ni semua benda. One stop center lagi tu. Macam R&R-ish. Macam UTC tapi deep lah. Ada semua benda. Boleh juga. Sebab sekarang because UTC is all for government agencies kan. Whatever you want to benda-benda lain ini benda-benda yang tak related dengan government ni. This is all your own self effort in terms of what program yang kau nak buat lah. Example. Tapi aku paling senang memang dari dulu stesen minyak. Okay, good. Kalau good one right. Simple. Fast food. Kira kau punya wang lah. Kira kau itu buat duit lah. I mean just to dah ada duit, instead of like lebur je, baik just keep it like sustain. So tak adalah macam aku ada duit aku pergi sana pergi sini habis. So stesen minyak tu je. Itu saja. Since diorang dah go deeper pasal apa nak tolong community semua, so aku dah tak ada benda nak buat. Oh sama so lah. So duit aku sekarang dah banyak jimat. Oh kira kau hidup parallel universe lah. Sama universe lah. Betul juga Seorang dah settlekan Sabah, area dah ada, member dah ada buat. Sana dah buat stesen minyak, nak buat kompleks sukan. Betul juga. So kita 3 orang kalau kaya kita nak buat apa? So basically beli Hello Kitty land tu. Tak payah. Hello Kitty tu itu memang dah turun my father punya cerita. My story is my story. Okay. Sailor Moon rasa. So for me, definition kaya tu is tak perlu ada 10-20 million untuk aku pun. Aku ada rasa aku pergi supermarket, aku tak payah tengok price tag. Aku nak beli apa pun, bangun pagi tak ada masalah. Tak ada fikirkan debt ke everything lah. Aku dah tak ada masalah tu. Mana kita ada financial freedom. Kita tak ada fikir ni dah ujung bulan nak kena bayar on the first kan. Kita dah tak ada fikir. So aku rasa aku dah senang lah. Aku dah kaya lah. So aku for me, before I help the community, aku akan tolong family aku. Means bukan my father, my mother, adik-beradik aku. Okay, my aunties ni, my uncles, my cousin, everything kan. Maksudnya before dua ekor orang kaya ni datang tolong saudara aku kena datang dulu. Kan? Sebelum dia pergi kompleks sukan atau pergi bagi shelter dia ni, aku dulu pergi. Betul lah. Proactive self initiative and also your effort lah. So the way aku macam kita jumpa orang macam itu, is kita bantu dia dengan cara mungkin macam Non buat tu kan, bagi dia peluang pekerjaan. Dan bila aku dah senang, mungkin aku boleh buat something yang boleh offer diorang untuk bekerja. Jadi that way boleh membantu family. So after aku dah tolong diorang, baru aku go to the community lah. Maknanya aku di Johor Bahru, korang mungkin di Selangor, di KL kan. So di Johor Bahru ni, community Johor Bahru ni macam mana? Betul juga. Last week aku pusing dekat bandar jalan kaki, tengok homeless kan. Masih aku berbual dengan homeless ni. It's pretty sad tau. Sebabkan diorang ni bayi-bayi bapak kita. Ya betul tu. Bayi-bayi mak kita, bayi-bayi bapak kita 60-70 pergi jadi parking bastard, pergi ambil duit sana, duduk tepi jalan mengharap orang bagi makan. Sedih benda ni sebenarnya. Tapi masih terjadi kan? Masih ada. Banyak lagi. Sebab aku ada, masa aku pergi tu jumpa, aku approach satu auntie ni, Chinese tau. Chinese ni dia tengah telefon,
Aku nak bagi dia something kan. Dia tengah telefon. Aku cakap ada telefon siapa nanti? Dia cakap telefon anak. Dia kata, nanti mana? Kenapa nanti duduk sini? Aku tanya. Lepas tu dia kata, I punya anak kerja dekat, bukan dekat JB, luar JB. Dia kata, I punya anak. Habis tu dia tahu aunty macam ni? Tak, dia tak tahu. Oh ya. Kau faham tak? Dia punya feeling tu. Maksudnya aku tak tahu ada cakap bahasa Mandarin ni kan. Dia mungkin dia cakap okey, dia okey je lah. Saya okey, mak okey macam gini kan. Ada mak dia duduk tepi jalan mengarahkan orang bagi makan. Lepas tu bila aku tanya-tanya kan, dia cakap, aunty tunggu apa kat sini? Tunggu orang kasih makan, dia kata. Kalau ada orang kasih makan, dia makan malam ni. Kalau tak kasih makan, tunggulah esok. So dia punya life tu dah tawakal dia kan. Tahu sekarang dia punya life tu dah tawakal dia. Ada makan ada, tak ada makan tak ada. Kan? So benda-benda macam ni kita bantulah. Itu if kita kaya. Kan? Sebenarnya benda-benda tu nak buat tak kaya, kita tak kaya pun kita boleh buat. Tapi dah masuk topik ni kalau aku kaya tu. Kalau aku kaya, cuma kalau aku kaya, kita boleh extra bersedekah lebih. Betul. Tak salah. Beramal lebih. Betul. Maksudnya banyak benda kita boleh buat. Instead of sekarang mungkin kita boleh bantu dia dengan cara yang lain. Mungkin masa tu kita kaya boleh bagi nasi biryani. Macam itulah. Makanan yang lebih sikit lah rezekinya. Faham. So itu kalau cerita yang giving back to the communities lah. Boleh lah. Yang kau yang kita larang dengan diri kita ni, apa kita nak beli, apa kita nak ada, bisnes apa kita nak buat. Bukan beli pusat karaoke ke aku dengar Itoy? Pusat karaoke tak ada. Aku tak boleh. Tak boleh. Itu bisnes tu, itu dia getting high on his own supply. Dia tak ada orang datang menyanyi, dia seorang je menyanyi. Kita pakai sendiri orang cakap. So karaoke semua tak boleh tak. Macam aku suka, family aku semua suka F&B. Jadi jadi aku nak buka satu macam tempat makan ni, which is banyak varieties tau kat situ. Nice tu. Macam kalau kat KL kita ada podium, kat sini ada, kat JB kita panggil The GA. So orang ni ada vendor. Aku akan duduk macam Chinese food court tu lah, banyak-banyak. So ada office aku kat atas, so aku akan tengok dia. Sambil buat announcement. Ramainya tempat aku lah. Kalau aku kaya aku macam gitu kan. Ramainya restoran aku kan. Macam gitu. Aku kalau aku kaya macam gitu. Dia hashtag pun tukar tu yang Angkor Lia tu. Tak, aku memang Mr. Arrogant orang panggil. Jadi dia siap pakai mikrofon macam wrestling. Kalau tengok balik kan announcement, novel tengok balik tangan aku suruh ulang serius sama. Dah sama sebab aku pernah nampak ni kat podcast kan. Aku kalau kaya tangan novel tu pula mungkin kisahkan hidup dia. Biografi. Mr. Arrogant ni. So aku drama TV3. Aku suka lah benda-benda scene. Aku suka scene satu Jal. Tak ada hal tu. Aku suka. Aku suka scene tengok orang makan kat restoran. Aku suka. Aku jenis suka jamu orang. Orang datang makan tak. Sumpah jamu tu betul. Betul. Orang Johor memang suka jamu orang. Aku betul tu. Kau memang makan jamu lah. Kau makan jamu lah. Lepas tu guys, aku punya dreams lah guys. Aku nak ada super yacht satu dulu ni tu lah. Macam patutlah tadi dia ajak aku pergi bantu. Ya tu patut dia itu memang patutlah dia ajak aku sembang bisnes dekat situ. Bro, supercar semua orang boleh beli supercar. Siapa nak super yacht? Kapal terbang super yacht siapa nak beli? Kita limited sangat. Malaysia tak beli loan tau super yacht. You kena beli cash bro. If dia punya harga 7 million, you kena beli cash. Kau nak kau ada satu? Kalau super yacht 7 million lah, aku tak pernah jumpa lagi super yacht 7 million. Itu tak super yacht lah. Mungkin aku rasa itu just je. Aku dengan Jamal dulu ada masa kat college dulu ada, tapi Lego lah kita orang pasang sama tu. Ada dah supaya agak benda-benda macam tu, benda-benda larang ni aku nak. Benda tu yalah kita sementara kita kerja akhirat ni, kita dunia ni pun jangan tinggalkan. Macam gitu. Disclaimer tu kalau kaya. Sebab tu tak kaya. Kalau aku kaya larang terus. Aku tapi the idea of F&B tu memang aku sokong 100% lah. Pasal itu memang bisnes. Kalau aku nak kembangkan kekayaan aku, itulah salah satu cara dia. Salah satu cara je lah. Kau nak namakan benda tu apa? Aku tak boleh cerita banyak sebab orang kaya tak cerita rahsia dia. Kalau kita cerita ada lagi. Alamak. Kalau orang kaya cerita rahsia dia,
Semua tahu kok. Semua orang kaya. Semua orang kaya. Kalau semua orang kaya, siapa aku nak baca miskin? satu cerita ni. Aku ada baca. Kalau lah esok pagi everybody ada 10 million tau. Everybody in this world ada 10 million. Bangun-bangun ada 10 million. Engkau keluar rumah, kereta kau rosak. Kau tipu bengkel mat. Pomen datang. Pomen pun dah tak kerja. Dia ada 10 million. Ya tu. Bang, kita usah beli baru. Kau nak beli baru, kau pergi kedai kereta, tak ada orang kerja mat. Dia pun ada 10 million. Maksudnya Orang yang bawa kereta tu pun dah tak bawa kereta. tak ada. Kau nak naik teksi pergi satu tempat ke satu tempat, tak ada. Sebab tu Tuhan cipta Thanos. Gitu. Lepas tu kau lapar, kau nak makan, pergi kedai makan, tak ada orang kerja. Semua toke. Semua dah jadi toke. So aku tak boleh cerita rahsia aku. Oh, kalau semua orang jadi macam tahu gitu, besok pagi dah kaya. aku nak buat apa? Betul juga. Kita nak beli barang kat mana? Betul lah. juga. Itu. Sebab itu bendanya you cannot give out freebies. Tahu? Dia macam nak cakap, kadang-kadang siapa tadi kita on the way ke JB, kita nampak motor lelaki, perempuan, anak kat tengah, helmet tak ada. It's very very saddening loh. It's very very saddening. Sebab kau dalam kereta, dia orang atas motor, lalu hujan, kan? Kau nampak dia atas motor, kau boleh just, I hope you just get there safely lah. Tapi kau tak tahu keadaan rumah dia macam mana. Tak tahu. Itu yang kita nampak depan mata kita. Kan, in that sense lah. There are so many heartbreaking things in this world lah, especially also here in the Faham. country. So sometimes bila aku tengok tu, bila sebab tu, kadang-kadang rasa macam, kenapa tu tak ada orang yang boleh buat? Aku tak mampu nak tolongnya tau. Boleh aku boleh sedekah individually. You know, but how do you make sure you add that value to that to the people who really really need it? Right? Because ada food bank, kau letak makanan, boom, datang 1-2 kereta, 2 family, boom, dia sapunya semua benda. Betul. Kan banyak yang viral. Sebab kan. itu kita cakap, it's not just freebies, kau kena mengajar orang ni. So mana orang yang tak nak belajar ni, kau kena tarik, kau tepuk dahi dia sekali, kau belajar. Macam tadi lah. Satu kali kita tarik. Tepuk dahi. No, because why? Because there are so many rotten, there's so many rotten people in this world. Diorang tak tahu yang diorang ni sekarang ni, you don't have that much, but you're not grateful to God. Yep. Aku selalu cakap, Tuhan bagi apa yang kau perlu, bukan apa yang kau nak. Ya, betul. So that's why macam aku, kalau kau kaya macam mana pun, aku tak ada nafsu nak bawa Lamborghini, tak ada nafsu nak ada super yacht, benda semua. Tak ada. It's more on macam Deng cakap tadi. If you say you're talking about personal wealth kan, personal wealth, I think it's all about time. If you have all the time in the world to spend with your kids, if you are home all the time, and then let's say you have something ongoing that you're giving back to the community at the same time, tapi kau still boleh jaga family kau. Kau tengok anak kau membesar setiap hari. Kau boleh spend time dengan wife kau setiap saat. You can, help everyone around you, and you have no stress. You're just looking to do good all the time. Oh, that's nice. That's nice, yeah. So bila kau slip off everything benda semua ni, macam aku cakap, I don't want to drive a Lamborghini, but I might want to drive a Mercedes. Yeah. If let's say I don't want to drive a Mercedes, I might want to drive a Camry. Yeah. You get what I mean? But in that sense tu, when youth wish for all those kinds of things, kadang-kadang bila kau nampak orang susah naik motor, bawa anak 2-3 orang, kan, tak ada helmet, pergi beli barang, kau pun tahu tau. Kau nampak dia ni nak pergi, katalah zaman sekolah nak start. Okay. Kau follow, kau ternampak satu family ni masuk kedai nak beli uniform. Ayah nak ni, nak tu. Bapak dia macam, okay, tak apa. Ambil beli. Sekali dah jalan keluar, kau nampak dia orang semua naik motor. Kan? Sekali 4 orang naik motor. Kan? So in that sense, you see the happiness there in the store. Tapi pada walhalnya, luar tu kau tak nampak macam mana dia rasa. Anak masuk universiti, bapak kerja gaji tak besar, nak kena buat assignment, dah pacerah dah, nak kena pinjam laptop orang buat assignment. Bapak tak cukup yang beli laptop. Mana kau nak cari laptop? Kan? Waktu bapak kira pun duit dapatlah 2,000. Belilah, beli laptop. Belikan anak laptop, anak tak habis belajar. Sedih. So bapak dia dah suffer, tapi anak dia tak dapat perform. So aku rasa, bagi aku now, moving 2021, it's more about the manners and the upbringing rather than the technology. Because technology tu is still going forward. Kau buka TikTok sekarang tu, the rational tu masih merepek tu budak-budak sekarang. Faham. Teruk tu. In my opinion lah, mana yang buat benda yang tak betul tu lah. I mean, you should focus on other things as well. Sayang kesedarannya datang lambat sikit. Aku pun dulu tak adalah lurus fikir-fikir benda macam ni. But
You know, bila kau nampak orang susah sekarang, atau bila aku nampak orang susah sekarang tu, rasa sedih tu, rasa sebab tu macam kenapa kau susah. Faham? Kadang tak ada orang yang hulur. Aku boleh hulur, tapi aku boleh hulur individually lah. Datangnya 10 orang datang, mungkin aku tak mampu. Kan? If let's say I have RM100 in my pocket, kan, probably I can only give like 10 or 20 ringgit for example. Kan, the other RM80 mungkin aku nak kena beli susu anak aku. Faham? You know, you get what I mean or not? So in that sense tu, there has to be a reliable system lah bagi aku lah. So that personal wealth bagi aku, Bob Marley sendiri cakap, riches is life forever, kan, for example, kan, which is true lah. Kalau kau tak sangkut dengan kerja, kau just memang ada kat rumah, you can watch your kids grow, tak kisah apa benda kau buat, janji cukup, kan, it is fine, it's no problem. Itu kau punya personal wealth, bagi aku lah, in that sense. So itu je lah aku rasa lah, in terms of that. Nak pakai barang semua ni, setengah orang nak pakai barang nafsu besar, tak apa, nafsu besar tak pakai barang, tak ada masalah. Kan, kau nak super yacht ke, nak Lamborghini ke, I don't just buat, do whatever you want to do. If you mampu, you do that. Kan, tapi bagi aku lah, I don't see where would I want to go with a super yacht. Balik Singapore pusing depan ni. Aku duduk dekat aku duduk dekat nak kampung. jalan Azlan Mansur. Nak hilang Azlan Mansur. Kaya kau duduk Malaysia lagi. Duduk Malaysia je tak keluar-keluar pun orang kaya dulu agak. Pusing dulu dia. Exactly. So itu, that one is self growth. Nah, yalah. But you don't need a super yacht to go around the world. Tapi experience. Exactly. So sebab tu cakap dia cita rasa tu lain-lain masing-masing. Dia macam babi dan cacing, taste masing-masing. Oh, betul, tepat. Dia macam itu. Babi dan cacing. Babi dan cacing, cita rasa masing-masing. Lagu baru. Tak, sebenarnya ada. Aku yang tadi. Biar aku tambah sikit. Pas kaya ni, aku ada jumpa orang super rich, man. Super rich. Dia well known lah dekat JB ni, tapi aku tak nak sebut nama lah. Okay, aku nak tambah sikit. Aku ada kenal, it's not personally kenal lah, tapi dia well known dekat JB ni, and aku pernah personally duduk dengan dia in an event lah. Melayu, orang Melayu lah. So dia ni, dia punya kaya tu memang kaya. Semua orang tahu dia kaya. Bukannya 1-2 juta punya kaya lah, ratus juta punya kaya. Aku dah tanya orang yang dia punya, siapa nama dia, Amil yang ambil zakat ni, kawan aku. Dia bayar zakat tu paling sikit 1 million. Zakat tu 1 million lah. So tapi aku tengok live dia tak happy. Faham? So itu yang kita nampak lah. Belakang aku tak tahu dia happy ke tak. Tapi every time aku tengok dia akan sibuk dengan phone. Tak berhenti, man. Apa? Aku masa tu aku duduk talil ni, ada dengan phone. Communicator kan masa tu dia pakai. Snake. Tak. Dia memang busy, man. Dia memang busy. Kerja dia memang banyak, tak berhenti-berhenti. Tapi kaya memang kaya. 3-10. So macam orang cakap tadi, kita tak ada time dengan anak apa semua. Betul. So benda tu pun it's not good lah. Dia punya life dia grow not in a healthy way. Faham? Kan? So dia macam kau sibuk, batin kau tersiksa duit, lah. dia cari duit. Batin pun dah tak tahu nak cerita lah. Memang tu orang langgang hidup dia kan. Jadi kau sibuk cari duit. Kaya memang kaya. Orang semua kenal kau. Tapi anak kau kat rumah macam tunggal langgang tak tahulah. Kalau rumah dia boleh jaga, alhamdulillah. Kalau rumah dia tak boleh jaga, anak dia siapa nak jaga. So jadi macam gitu. Means happiness tu pandai kau bawa, pandailah dia jadi. Betul. Kalau macam si Abid Liu kaya, bantu orang sana sini, happy. Tengok sekarang kat overseas, bawa anak-anak jalan, kan. Macam-macam hal kan. Tapi happy. Kita nampak dia bagi dengan family dia. Ada orang kaya, dia memang kaya, tapi dia tak boleh spend time dengan family dia. Dia sibuk cari duit, sedekah cari tu kerja. penting. So dia macam pandai macam ni kau bawa diri kau lah. Kalau kau kaya macam ni kau bawa diri kau. Faham. Betul. Dia atas diri kau sendiri lah. Ini selitan lah kan. Atas diri sendiri lah. Kalau kau rasa benda tu bagus, and then you know what you do, that's all that matters. Betul. Nothing else matters. Semua akan ambil yang buruk-buruk, yang jenis-jenis semua orang takkan fikir. Betul. Kan? So 10 kali kau buat baik, sekali kau buat teruk, orang fikir. Of course. Macam contoh EL kan. You think I care about Iskandar? Kau tak tahu berapa juta orang tu. EL. Oh, beliau. Berapa juta orang. Emergency leave. Kan? There are other flows of, benda-benda yang membantu, zakat.
cash, so all these kinds of things yang boleh salurkan duit ke orang. Yes, betul. But in that sense, you know, you're applying for things and you're getting it for free. Dalam dunia ni, kalau if you trace back to the olden times, manusia hidup memburu. Kau tak keluar memburu, kau tak makan. Lapar. Kalau kau ada anak bini, kalau kau tak memburu hari ni, anak kau mati. Kan? So kerja orang dulu ialah masuk hutan memburu, kan, cari rezeki. Itulah rezeki, janji makan. Betul. Now what you need to worry about is that your healthcare, kau punya kerja. So kerja ni ada dua, satu pakai otak, satu pakai tangan. Orang yang pakai otak kerja ni adalah orang yang busy duduk tekan-tekan handphone, main laptop, make decisions every day in life. Orang yang kerja pakai tangan ni adalah mekanik, orang yang masak, yang tu semua, which is all skill sets. Which is why aku rasa benda tu patut diterapkan and paksa orang belajar all these basic necessities. Sebab you know, if let's say kalau kau terlampau asyik dengan teknologi, if you're in school, you know, kau dengan sock mat all the time kan, duk tengok video ni, video tu, kau tak tu, di sekolah pun tak pergi, belajar pun tidak, bercakap pun tidak, dan macam mana tu in the future? So benda ni yang bapak aku tinggal kat aku, kerja ada dua, pakai otak tu pakai tangan. Pilihlah, kalau boleh buat kerja dua-dua, lagilah bagus. Pakai otak dengan pakai tangan. But in the end it falls down to kau keluar memburu tak hari ni. Kalau anda kata kau dah cukup duit supaya tak perlu memburu, dan bagi aku rasa kau patut tolong orang lain lah. Itu je. Itu je. Dia selagi tak ada orang susah, selagi orang susah tak dapat apa bantuan, dan payahlah bagi aku lah. Kau belajar macam mana cara? Aku kalau aku kaya, aku yang untuk diri aku je. Dah ada macam aku sambung je. Dah jadi menteri ni kan. So basically kalau aku kaya sebenarnya aku tak terfikir kalau aku kaya apa aku nak buat. Tapi yang paling penting macam dia kata tu lah, kau dah 305 kan sekarang kan. Jadi dulu kau sepak orang orang kaya macam ni lah, sepak orang. Dia macam kau punya, bila kau kaya, kau masuk shopping mall ke, kau masuk supermarket, kau tak tengok price tag yang beli barang. Aku pun lebih kurang konsep sama, tapi aku tak pergi supermarket lah. Aku tahu lah, non dengan lo tahu lah kat mana aku akan pergi lah, tanpa tengok price tag lah. Beli kayu lah, cerita dia kayu, sabun. Aku akan pergi Ace Hardware, kedai hardware, mesti DIY ke Ace Hardware lah. Tak cakap banyak lah. Ace Hardware aku blindfold dia, aku dah hafal alley mana. Gitu je, gitu 10 troli sap keluar. Itu kalau untuk diri aku. Pasal benda ni aku selalu bawa dalam mimpi. Benda-benda hardware ni lain macam fetish ni. Exactly. Fetish kan kayu lah. Ya, orang masing-masing babi dengan cacing dia. Aku tu kalau aku idamkan, kira nak aku cerita pasal diri aku dulu, untuk diri aku dulu. Kalau aku kaya, aku idamkan pergi kedai hardware, hardware tu, apa jenis sabun kau nak beli tu, kau cerita lah. Aku akan cari untuk kau. Untuk apa? Mozart. Ini untuk lak cermin, ini gini, yang ni untuk tayar, yang ni untuk gini, untuk kereta punya. Okay, potong mesin potong kayu. Kau nak potong tegak, aku beli mesin gini. Nak potong sengit, aku mesin gini. So aku akan buat aku punya sendiri punya kontainer, 40 footer punya kontainer. Aku bagi dua. Aku akan buat aku punya bengkel lah dalam tu. Aku akan beli semua brand. Apa orang beli brand Bosch, Milwaukee, apa semua kan, aku pun nak kan. So aku akan beli semua brand tu. Macam aku cakap tadi, every single machine yang diorang keluarkan tu, aku pastikan aku ada. Biar tak pakai tak apa, asal ada. Orang kaya kan. So itu cita-cita aku. Sampai girlfriend aku pun tahu, ini kalau ada duit habis lah. Mak aku tahu, makcik aku tahu, habis lah mesin kayu dia beli. Kayu potong ni, kayu potong tu, tak pakai tak apa, sekali pakai je. Dia macam gini lah. Aku punya PL, aku tengah gergaji ni, Gaji RM1 pulak. Duit ada, duit ngam-ngam 250. Dulu kaya, keluar saving, beli mesin. Nak potong satu kayu, beli mesin. Itu aku dulu. Apa sakit dengan ni? Betul. Tak ada. Suka orang punya fetish tukang kayu mat kau. Betul. What? Betul. Wah tak tipu lu pula. Betul. Yeah. Tapi aku boleh relate tu sebab macam passion. Dia kecil-kecil kan, macam masuk dekat toy section macam nak ni, nak tu. Macam sekarang dia macam masuk Daiso, masuk Mr. DIY kan. Betul. Boleh relate lah, tapi tak adalah sampai semua pemotong aku nak pedal. Sebab dia kaya. Itu kalau dia kaya mat, dia beli semua. Walaupun dia tak pakai, dia nak nampak benda tu fetish mat. Benda tu fetish. Betul. Dia disebut
lain macam. Tak, dia buatkan aku punya fetish tu lagi kata gitu. Bila kau ada mesin tu dah lah colour yang striking. Sekarang orang pandai. Mesin potong kayu pun bawa colour hijau, fluorescent lah, biru. Kau bayangkan satu wall ni your machine. Kau buka shutter tu, daripada atas bawah gantung mesin kau. Kalau coded lah. Macam kedai Tom Yam lah. Semak mah, semak. Tak. Kenapa tukar kayu? Itu aku. Sebab dia memang carpenter. Kau super yacht. Dia dah kaya. Sebab dia dah mana kaya. Tak. This is first time aku dengar orang. Aku carpenter. Dia minat kayu. Itulah. Dia benda-benda yang kau memang rare. lepas tu aku setuju dengan orang kata. Aku personally kenal seorang orang ni. Dia baru jual company dia for lots of money. And kerja dia sekarang ni just memang just memang duduk rumah Buat kayu. Aku Kayu keranda, kayu. Orang pergi ni. Orang pergi dating. Kau pergi dating kan mana? Tengok wayang, makan malam, candle night. Aku bawa girlfriend aku Subway, mesti DIY balik. Kau sakit tu. orang betul lah. Tak, dia beli obses tu sakit. Sebab apa? Kau tengok kerja kayu dia macam mana nanti. Kerja kayu dulu aku dah tengok. Lepas tu macam non kata 100% true. Kerja pakai otak, kerja pakai tangan. Bila aku kerja dengan live event punya live dulu kan, 10 tahun, aku duduk jalan, otak jalan, tangan jalan. Ini tukar nationality dia. Tukar dia ni. Otak je. Kena kau split speciality. Kena tengok dia. Sekejap, aku sakit. Orang kaya tak apa. Sebab dia banyak berjalan. Dah betul macam bodoh. Hok kawai lu besar wakau cek ye. Mu naik super yacht. Dia buat rakit sendiri. Yang rakit kau orang pun portable. So aku gitu lah. So bila Dia bubuh subtitle ni bawah ni lepas ni. tak macam tadi What he's saying is macam petang tadi aku tunjuk dekat lu, aku tunjuk dekat Amal. Dia orang tak tahu kerja aku dulu di latar belakang dia tu gini macam mana. So macam diorang ingat aku buat stage gitu-gitu, apa jadi kat belakang? Oh gitu. Tak. Aku tunjuk video ini Mal yang berlaku kat belakang. Baru dia kata, "Ush. Berapa juta ni? 3 juta buat gini." So aku akan idamkan kenapa kita sebagai orang Asia, tak cakap ASEAN lah, ASEAN kecil sikit, orang Asia ni hanya perlu terima je apa orang US atau England kata. Kalau in my entertainment industry lah, okay, kau nak stage kau macam ni gini-gini. Okay, barang fly dari mana? Oh, UK, US. Kenapa tak dekat Asia? Oh, tak ada orang Asia buat. So aku idamkan company macam kita tunjuk Take Towers tu, kita buat. Kita ada Madonna call. Siapa? Peja. Dia nak mana? Asia, orang Malaysia yang buat stage gitu. So because orang Mak Saleh, ini sedikit info lah, orang Mak Saleh buat konsert, satu konsert 1 hari boleh siap set up lah, yang top end lah. Kita seminggu bye. Time wasting, money of course lah wasting kan. optimization. Profit enggak ada macam Non kata. Kita nak bijak. Kejap dengar macam Beazi. Kejap macam Mak Sabu. Aku tak tahu benda satu. Dia kalau gitu lah. Kau faham tak? Tiba-tiba kau faham tak? Acah Sep Teresa pula kan. Betul. Kau Aku faham apa yang kau cuba tujukan, apa kau punya vision tu aku faham. Sebab apa? Cuma kau ni rare. Sebab apa? Betul. Dan bila aku kerja, tugas aku salah satunya adalah memanggil pekerja buruh untuk bekerja di dalam show aku. Kau bayangkan aku akan ada 60 atau 100 orang pekerja Pakistan atau Bangla yang kerja di bawah aku untuk satu show. Why don't we, macam korang kata tenaga kerja tu, mana orang kita? Diorang still tak ada that exposure. Kira kalau kata ambil orang tu, orang Malaysia 60-100 orang ni dah boleh bekerja. Betul. Kita nak so salur, buka peluang pekerjaan untuk diorang ni. Pasal apa? Diorang tak ada exposure. Bang, kerja apa tu bang? Orang aku kata kerja event. Oh, okay, jumpa artis tak? Malah aku tutup pintu tu lah. Gitu. Tu soalan bodoh. Dia sama macam education tu tak ada. Dia macam macam cakap, orang yang datang cakap, "Bang, ada kerja tak bang?"
Cakap nak kerja apa, tak kisah abang apa kerja, jangan dia kerja lah bang. Kau tahu dia nak cari kerja, boleh lah kau buat lah kerja ni. Nah ni kerja dia, macam ni kerja ni kan. So orang macam tu dia tukar ambil. Ada jenis orang, bang ada kerja bang, saya nak sangat kerja dengan abang. Cakap kau kerja apa buat, tak kisah bang, tapi gaji macam mana bang. So kau nampak it's not effort first, it's what you want to get first, kan? So in that sense, of course mungkin dia ada target dia sendiri, but sometimes when people come and you ask about the monetary values first, and engkau yang control the cost, you know, you are controlling the cost, you're making the accounts, you're making sure that the numbers work and the numbers last for a very long time, is safe. Itu je paling penting kan. So in that sense, kadang-kadang cara orang datang untuk minta kerja, minta duit semua tu kadang-kadang tak ngam. Tapi so itu yang aku rasa kena polish. Ya betul. Tu satu aku cakap, industri aku yang paling penting tu perlu ada edukasi lah. Edukasi Pasal aku sendiri. Kau dari mana ni kau? Aku sendiri pun keluar datang daripada dari college music kan. Aku belajar pasal event ni kan, event management ni. So kau bayangkan kelas aku 3 tahun kira 9 semester, masuk 10 orang, graduate 3 orang ke. You know how small it is kan. But when you go out there, you do event, you do concert, banyak orang. Laku semua. Aku sedih. Sebab dia belum kaya kan. Dia tak ada pelbagai mesin nak potong abu-abu. Dia band-band Dia tersnap. Tu kiranya untuk aku personally, pasal aku sayang industri aku 10 tahun tu tak sia-sia lah macam diorang kata. Aku travel like banyak tempat gak for my industry. So I've seen a lot of people work in their own country macam mana. They work with pride. Kita tak work with pride. In terms of integrity and commitment lah. Lepas tu macam si Jamal kata tadi, community punya base activities lah orang kata kan. Aku pun sokong apa Jamal cakap. Kira macam kita kurang tu community base punya activity. Aku tak tahu sekarang dah mati ke apa, sebab ACBC punya pasal pun aku tak tahu lah kan. So kalau ada orang kata trigger benda tu, korang sukan kan, janganlah fokus satu sukan je sampai mati main bola. Tak. Yang besar kan padang bola. Tengok court tenis dia begini-gini, mana nak main tenis? Pukul sini pergi sana. World Cup tak masuk ke betul lah. Masuk. Tapi nak awak cakap apa ni? Tapi nak penutup pasal aku punya berbalik pada cerita kayu tadi tu lah. So kalau aku memang ada banyak duit, ambil sikit pasal daripada non, aku dah kaya, aku simpan dia aku. Semua ambil duit pada sebab kau ada 20 million. Bila kita Jamal ambil 20 million. Aku akan beli warehouse lah, tak cerita banyak punya. Kau tahu Subway tu, kedai hardware acong kat bawah tu pun aku convert lah. Jadi aku nak one stop center tapi hardware. Function IKEA. Apa IKEA jual furniture? Sampai kat lah beli furniture benda. Kita Denzel tu yang warehouse. Home Depot. Dia nak betul-betul ada kayu apa. Orang sendiri tolak troli, pilih kayu diorang. Kita bagi diorang kelas, free class working. Gini. Sekarang orang kita dah manja. Tengok IKEA, aku nak beli IKEA. Meja 300 tu aku bawa untuk kawan aku. Tak sampai 300. Which is true lah. Aku ambil contoh anak aku punya tapi birthday. Tapi tu IKEA lah, jangan anak aku punya birthday is coming up. So I'm planning to do like a play area or station for him. Playpen sekali dengan like a wooden sink, masuk sink sendiri, drawers, tempat macam dapur yang dia boleh buat benda semua ni. And this project ni aku buat dengan Faizal. You know, I want to be involved something that aku boleh buat dengan tangan aku sendiri. Aku boleh bagi kat anak aku, sebab anak aku still kecil. So tak boleh nak bagi benda-benda yang mahal yang dia tidak appreciate. Tak boleh nak bagi benda yang pecah. So ini dah penutup ke macam mana? Belum tahu lagi kan. So penutup untuk aku. So in that sense, aku faham dia punya passion macam mana tu. Is because dia memang buat benda ni full time. Mungkin dia rest sikit je. Tapi kau nampak aku ni, ini pun kerja aku juga. Budak guna bagi. Ni cocok-cocok wayar ni. Kayu potong RM1 ni. Dia salah satu shop kalau kau kaya, salah satu untuk kerja aku juga. Kau buka website, beli Adobe punya software lah, tanpa tengok harga. Itu dah engineer tu. Terbaik tu. Tu last untuk aku. Ini untuk diri aku. Is my personal health lah. So aku idam-idamkan insulin pump tu lah. Fuck tu. Walaupun dia berapa puluh ribu je kan, untuk bawa ke Malaysia, still mahal gila untuk maintenance every month. Kalau aku kaya, aku allocate benda tu untuk diri aku lah. Itu je lah.
Itu my ultimate goal yang boleh tercapai. Itu untuk diri, kesihatan kau sendiri. Betul. Juga your own condition. I mean benda tu kalau ada duit semua orang akan buat benda. Exactly, betul tu kan. Sebab at the end of time, berapa banyak duit kau ada, kau tak boleh ganti dengan kalau kau baring kat katil. Kan? Kalau awak baring kat katil, duit awak tadi 20 million pun tak ada tengok macam mana. There's a quote, someone aku dah tak ingat. I mean you can buy expensive watch but you cannot buy time. Yeah. Ada dalam quote apa cakap demi masa. Along those lines, like, you can buy all this insurance or like you can go into the fanciest hospital but you still can't buy your So kira macam untuk health tu aku dah experience dah dalam kerja aku pun. Aku dah pergi hospital, dah pergi tingkat level yang paling tertinggi dalam hospital tu. Kira macam ICU dah cucuk dah mati dah. Dah 14 hari kat ICU tu tak sedar semua. The uncle in Squid Game dying already. A lot of money kan. Dying tapi cannot do nothing. Lepas tu nak kan tiba-tiba do something untuk dia punya own happiness. Okay lah. Tapi kalau dia tak kaya, Squid Game tu tak jadi. Betul. Tak, Squid Game tu akan jadi biasa je. Tak jadi sebab dia tak ada duit. Contoh Goi Tepung lah cerita. Alamak. Karabau. Dia bawa masa Karabau pula. Itulah tu untuk aku lah. Okay, kita kesian Lo. Macam mana Lo? Macam aku. Macam aku tak macam korang lah. Korang semua masih orang kaya yang ada limit lagi. Sombong betul. Orang kaya ada limit. Aku orang kaya tak ada limit. Baru-baru ni aku ada check. Sekarang ni nombor 1 paling kaya di dunia Elon Musk, bawah dia Jeff Bezos. Kan? Aku dia orang tu pun ada limit juga. Sampai takat tu lah, setakat ni kan. Macam aku ni dia macam meter minyak bos. Kalau kau isi full tank tu kan dia gerak je gitu. Jadi sekarang kalau kau tengok bank account aku, kalau kau buka, dia bergerak. Macam meter air. Macam meter air, gerak. Kalau bank to you tu refresh, tak payah refresh, dia gerak gitu je. Dia sebab dia ada banyak sangat duit aku. Dia macam ada conversation aku pernah dengar Melu lah. Dia memang terlampau banyak sangat. Tak, ini orang kata riak. Bukan belum lagi. Belum Bukan. Ni aku belum habis riak lagi. Ni dia belum masuk bab riak lah lagi lah. Ni baru berkepak lah. Okey, bila duit aku dah terlampau banyak sangat sampai macam gitu, dah tak payah petikaikan apa benda aku nak beli untuk diri aku, family aku, semua apa benda cerita. Itu dah kau tim habis lah. Kan? Sebab apa pun aku nak dalam dunia ni pun aku boleh beli. Kan? Sebab banyak sangat duit aku tak habis je. Kan? Dia bergerak je gitu kan. Jadi dunia pun aku boleh beli. Dia dah sampai level duit banyak. Naik tu sampai jadi kerisauan. Jadi kerisauan lah. Bank ni cetak duit sebab aku. Dia orang cetak duit sebab aku. Duit aku banyak sangat. Dah semua duit dalam dunia ni dah habis dah. Dah tak ada lagi. Ni tu harus cetak lagi. Banyak sangat duit aku. Duit tu cetak muka dia. Apa dia cakap ni betul-betul ikut topik. Betul-betul ikut topik lah. Macam kita tadi 10 juta lah, 20 juta. Tak ada, tak main. Aku memang habis. Dia terus bertambah je sentiasa. Aku guna dia tambah. Dia sampai level tu tau. Aku guna duit aku tambah lagi. Jadi macam ni, kau punya tadi kompleks tu ada roboh kan dia buat baru. Roboh kan buat baru. Dia gitu. Sengaja lah. Dia rosak sikit je sebenarnya jamban tak boleh pam. Aku roboh satu rumah. Aku bina baru. Dia panggil Syahin nak tukar pam. Tak payah. Aku robohkan terus semua sekali. Aku bina semua sekali. Macam gitu. Kenapa aku nak cakap dengan kau apa benda yang Abid Liu buat tak berkesan, apa benda yang korang-korang nak buat ni semua ada masalah, ada benda semua sebab duit korang limited. Untuk orang yang macam aku, duit dah terlampau banyak kan. Dia dah tak ada cerita limit-limit ni semua. Tak ada kan. Dia kalau kata apa contohnya hospital tadi. Okey, contohnya sekarang ni kerajaan Malaysia kita nak buat gitu benda, ada kertas kerja lah, ada apa lagi ni lah benda semua. Kau nak main rasuah, aku main rasuah. Duit aku banyak gila babi. Aku boleh beli Malaysia. Katakanlah aku beli Malaysia lah kan. Kan? Aku bayar semua sekali. Aku nak buat apa pun engkau kena bagi sebab
check, aku bagi blank je. Kau tulis berapa banyak duit kau nak, aku tulis aku bagi semua sekali. Tapi nanti dah kalau kau bagi check blank, so semua apa benda okey, apa yang ada dalam account kau aku tak ada, mana boleh dia tulis situ. Dia kena tulis nombor. Dia kena tulis nombor. Benda meter bang. Meter takkan habis. Dia punya kaya kau tak terfikir pun. Sebab kau tulis je, tak terfikir. Dia punya kaya tu kau tak tahu benda kaya. Kita selalu cakap, aku bukan nak jadi Tuhan tau, tapi kita selalu cakap macam Non cakap tadi tu kan, apa, Tuhan bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak, kan? Betul. Jadi aku ni kau perlu sebab apa? Tak, bukan. Dengar ni. Sekarang ni orang-orang yang susah, orang-orang yang kau cakap apa benda tu tadi perlukan something. Betul tak? Tapi tak dapat lagi. Sebab kita orang tak mampu nak tolong sampai level tu. Sebenarnya Tuhan pun belum sampaikan lagi rezeki dia apa benda semua. Jadi benda tu semua datang daripada aku. Kira perantara. Aku perantara dia. Kan. Okay. Jadi let's say lah, sebelum aku nak beli Malaysia, maknanya Malaysia ni aku punya. Sebelum tu kan, aku beli tanah, apa benda yang aku akan buat? Apa benda yang aku akan buat? Ini aku nak tackle isu kenapa benda-benda yang macam tadi itulah Abid Liu buat, ataupun orang kaya lain yang buat dekat dalam ni, yang nak tolong orang miskin lah, apa, buat video lah, apa benda ni, konten-konten apa tu semua kan. Kenapa benda tu semua tak ni? Sebab dia tak tackle benda tu. Sebab dia macam ni, kau just tackle apa, okay, satu family untuk satu episod YouTube kau, habis. Esok dia pergi negeri lain benda semua, satu family lagi untuk satu. Mana ada keberkesanan itu dekat mana? Dan banyak juga yang lain yang orang-orang yang ditolong. Bukannya aku ni nak perkecilkan benda yang EL buat, tak, bukan. Tapi kenapa benda tu berkesan, tak berkesan kepada orang yang masih fakir miskin, masih apa benda apa ni semua. Jadi apa benda yang aku buat? Okey, contohnya kau bayangkan ada satu kampung ni, kampung A. Aku pindah kat situ, aku bawa anak-anak aku benda semua, okey, pindah kat situ. Benda yang pertama sekali aku akan buat mesyuarat, aku panggil ketua kampung semua. Okey, kau kumpul semua orang kampung. Kau kumpul semua orang kampung. Mungkin kampung tu tak besar pun, kampung-kampung kecil je. Aku rasa aku kenal siapa ni. Ayah Peng ni. Kan? Buat teko depan rumah. Dengar ni. Kampung tak payah kampung besar pun, kampung kecil dulu pun tak apa. Aku beli kampung kecil tu, aku cakap okey, kumpul semua orang kampung, semua duduk kan kat dalam dewan berguna ke apa benda ke, dekat tanah lapang ke apa benda. Bagi aku bercakap. Aku cakap okey, aku datang kat sini, aku akan ubah semua hidup orang. Aku ubah semua hidup orang. MLM cepat kaya. MLM pun ni. Skin cepat kaya pun ya, Dajjal pun ya. Aku risau. Benda nak buat apa benda semua. Ni orang kaya tak guna, nak ambil tanah kita apa benda apa semua. Dia cakap tak ada. Aku tak perlu tanah kau, duit aku banyak. Kalau aku beli tanah, aku tak beli kat sini. Buat apa aku beli kat sini? Aku beli lot sikit je sebab aku nak buat rumah aku. Malaysia ni aku punya. First kali aku pindah tu, aku datang ke family aku kan. Aku buat rumah sebab tidak, aku akan duduk kat situ. Sebab aku dah beli kampung tu kan. Ini sebab start aku dengan kampung kecil ni. Jadi aku duduk kat rumah tu. Mungkin aku buat announcement daripada atas rumah tu. Dia orang pun duduk pegang rumah aku. Macam tadi aku macam kau tadi tu. Tapi aku kat atas rumah aku cakap dengan dia orang apa semua. Aku akan tolong kau orang apa semua. Aku tak perlu tanah-tanah kau orang, tapi aku akan tolong kau orang. Cakap apa benda nak buat apa semua kan. Tak apa. Aku akan panggil seberapa banyak orang kontraktor ke apa benda ke apa, sebab duit aku banyak, boleh bayar semua orang. Berapa ramai pun orang aku nak 1,000, 10,000 apa ke datang masuk dalam kampung tu. Tak ada ha. So let's say apa, dalam kampung tu okey, petik satu number lah. Untuk satu kampung yang kecil mungkin population dia berapa ramai? 15,000 orang lah. Kampung kecil 5,000 lah, 5,000. Okey, 5,000 orang tu maksudnya ada mak, bapak, anak cucu semua bagi 5,000 orang. Okey. So ada dalam ada berapa banyak rumah kat dalam tu semua. Okey, aku bawa apa benda semua kontraktor apa benda ni. Untuk dia orang. Sama ada roboh kan semua rumah-rumah dia orang ni. Ataupun renovate. Roboh je non. Roboh je. Roboh buat rumah baru tau. Semua aku buat rumah banglo. Semua orang ni aku bagi rumah banglo. Kalau dia rasa macam ada sentimental value, renovate lah. Renovate lah, ikut lah. Aku cakap aku nak bagi kau rumah banglo. Anak beranak kau ada berapa? Katalah kau anak 5 kan. Anak kau semua satu bilik. Berdasarkan rumah keluarga kau lah berapa ramai. Dahsyat. Apa semua. Aku akan buat rumah banglo seorang satu. Jadi tak ada isu. Tanah tu masih tanah kau punya. Apa benda semua cuma aku robohkan, aku naik rumah banglo satu. Okey, jadi dekat situ dia orang dah sedap. Oh, bagus je ni buat rumah banglo apa semua. Apa benda dia ni nak sebenarnya? Kan? Tapi dia orang tak faham, aku tak nak apa-apa.
Aku nak sebab tak tercapai kalau orang ni. Dia tak tercapai lagi. Slow dia orang akan tercapai. Aku risau dulu approach ni. Ini akan macam lama sikit lah aku punya cerita ni kan. Okey. Dia dah buat, aku dah buat rumah. Okey, semua dah masing-masing dah ada rumah banglo. Lepas ada rumah banglo, kerja dia orang pasti kerja sama lagi. Kalau dia orang tuai getah, dia orang tuai getah lagi. Tapi rumah banglo. Oh, semak. Dia orang dah jadi macam jam. Tahu. Okey, apa benda ni sebenarnya dia nak buat? Okey. Dah cantik. Lepas tu kampung benda aku turap semua jalan semua aku turap, buat cantik apa benda apa semua kan. Memang mission aku adalah untuk jadikan kampung tu utopia. Tahu. Memang tempat yang akan very well developed. Yang orang-orang kat situ apa semua tak perlu keluar, duduk je dekat situ. Dan kau boleh berkembang dengan pesat. Kau punya otak, kau punya income semua boleh berkembang dekat dalam kampung tu je. Ni lah macam Wakanda. Konsep dia. Ni lah macam Wakanda konsep dia. Sebab fokus that area bangun kan, so dia orang boleh self sustain. Memang berdasarkan cerita Wakanda ni. Betul. Bukan tapi benda ni memang mengikut similar lah. Aku tak tahu kenapa. Soalan ni dulu pernah ditanya pada aku. Kalau kau ada duit banyak gila babi, apa benda yang kau akan buat? Dan kau ada duit banyak tu dalam satu hari je. Soalan ni dia tanya masa aku dekat universiti. I see. Apa benda yang aku cakap adalah, kalau kata aku ada unlimited money untuk satu hari, apa yang aku buat? Sebab esok akan habis duit aku apa semua kan. Main toto lah. So apa aku akan buat? Aku akan bayar semua duit yuran pengajian budak-budak kelas aku akan bayar clear habis. Lepas tu aku akan sewakan rumah untuk kos aku masa tu 3 tahun. Aku akan bayar sewa rumah in advance untuk 3 tahun straight aku bayar untuk semua student tu. Jadi diorang tak payah duduk hostel, diorang duduk apartment, kondominium ke apa benda apa semua. Pun bayarkan juga. Dan aku bayar untuk 3 tahun untuk ada 5 kereta Velfire dengan driver. 3 tahun gaji pun semua lengkap dah tahu aku bagi. Dalam masa satu hari tu aku deal semua benda tu. Untuk 3 tahun ni aku bayar sepuk ni. Auto debit banyak paperwork tu. Auto debit. Sebab duit aku banyak masa tu. Tapi satu hari je. Ini soalan masa universiti dulu kan. Dan kenapa? Jadi kereta Velfire tu untuk driver apa semua, hantar dia orang apa benda apa semualah. Macam gitu. So itu yang aku ada tau. So benda ni sekarang aku dah meningkat dewasa. Benda yang aku nak adalah lebih lagi daripada tu. Jadi dekat dalam kampung tu apa benda lagi aku buat? Mungkin ada orang yang tak bekerja, yang hisap dadah, yang apa benda apa semua. Aku bawa masuk and supplier lah kan, a law authority yang memang strict gila babi in terms of benda-benda yang macam apa, mencuri, orang punting sekolah, budak-budak apa benda yang melepak-lepak tepi jalan, benda semua, homeless people. Kampung aku tak ada, sorry. Orang-orang ni semua aku akan ambil benda semua dan aku akan dirikan benda-benda yang buatkan bandar-bandar pesat yang maju benda semua ada dalam kampung tu. Contohnya sekolah. Dia ada sekolah itu, aku robohkan sekolah tu, aku naikkan sekolah baru yang ada semua fasiliti-fasiliti hebat dekat dalam negara-negara maju punya sekolah. Macam Rise of Nation kan. Dan ini lagi satu. Negara kita apa benda masalah? Unemployment. Betul tak? Cikgu ada berapa ramai cikgu yang sekarang ni menganggur, bawa Grab, bawa apa benda apa semua, tak ada apa semua kan. Aku akan panggil cikgu-cikgu yang berkaliber apa benda ni semua dan mengajar dekat sekolah aku. Cikgu-cikgu yang datang daripada bandar apa semua akan nak belajar mengajar dekat sekolah aku sebab dia dah bukan kampung rural dah lagi. Dia jadi satu tempat yang memang berkembang pesat. Ya betul. Tahu, orang kat situ semua dah tak ada orang mengarut apa benda semua dah ada rumah masing-masing. Dia orang tak rasa macam kena campak. Ya, betul. Cuma akai semua dah panjang Jadi orang-orang tua yang dah tak boleh nak buat apa benda apa semua, kita akan apa benda, sama ada aku akan bagi dia allowance ke apa benda apa semua macam tu. Untuk anak-anak muda yang apa benda, sama ada dia dah yang masih kena sekolah, aku akan semua akan suruh sekolah. Sebab tenaga pengajar benda semua dah bagus-bagus kat situ. Klinik ke hospital ke benda semuanya ada dekat dalam tu. Dan sekolah tu akan jadi sekolah private yang dia orang tak payah bayar 1 sen pun. Gaji cikgu tu apa benda semua aku jalankan. Apa semua. Dan orang-orang yang lain-lain ni semua, aku akan bagi choice. Sebab duit aku banyak gila babi, team aku besar gila babi masuk dalam kampung tu tau. So dia orang akan buat a very thorough survey yang akan duduk dengan orang-orang ni yang dia cakap, pakcik ni dah tua dah, dongeng getah dah berapa puluh tahun dah kan. Pakcik sebenarnya nak buat apa? Rasa nak buat apa benda semua. Let's say dia sebenarnya bukan nak tori getah, dia nak cucuk tanam benda semua. Aku akan adakan bagi tanah benda semua, biar dia bercucuk tanam benda semua macam itu. Bukan nak buat kerja kayu apa semua. Pakcik nak buat kerja kayu. Ini aku sediakan benda tu kan.
Memang aku sekampung Kau faham tak benda tu? Benda tu memang utopia. Kau faham tak? Memang a very nice place to live in apa semua. Tapi tak besar pun, population 5,000 orang. Tapi memang maju gila babi. Everything is nice. Dekat dalam tu ada public transportation, bus, ada apa benda semua. Orang sampaikan tak payah keluar kampung tau. Semua ada kat dalam tu. 7E, Starbucks ke apa benda semua. Orang Ferrari semua, World semua orang ada. yang dekat bandar nak kerja kat situ. Apa Hello Kitty Land tak ada situ semua. Legoland semua ada. Semua nak ada dekat situ. Jadi budak-budak yang belajar yang asal daripada kampung tu, dia orang tak perlu nak keluar ke bandar mencari opportunity pekerja. Let's say kerajaan kata nak berobohkan ni, nak jadikan tempat ni ngomong besar. Dia orang semua nak kena pindah, keluar pergi duduk lagi rural lagi. Tak payah kau duduk dalam tu. Faham. Engkau bangunkan kau punya kampung. Oh, nice tu. Kau faham tak? Nice tu. Kau bangunkan kau punya kampung. Jadi dia orang ni semua dengan all these facilities, these resources apa benda semua, kau orang nak apa benda je, sport facility apa benda semua. Sebab budak-budak dekat sekolah, ini lagi satu. Kenapa benda tu a private school or somewhat a private university ke benda, institution yang aku ada dalam kampung tu. Kenapa aku buat macam itu? Because minat orang semua berbeza-beza. Betul? Kau nak apa benda, kau minat apa. Kalau kata dia sukan, akan ada satu kos sukan saja apa benda. Sukan pun very specific, bola ke apa. E-game sekarang kan. Kompleks sukan, kompleks apa benda. Kau minat muzik, kau minat apa, semua talent-talent dia orang akan dicongkil. Dan semua orang yang datang daripada kampung tu ada benda yang dia orang nak buat, ada benda yang dia orang boleh usahakan. Dan semuanya self-sustainable. Dia orang boleh keluar daripada situ kalau kata dia orang nak keluar. Dan kalau kata aku tinggalkan pun tempat tu, dia orang dah boleh sustain diri dia orang sendiri. Faham. Dengan kerja-kerja kemahiran yang kau dah supply lah yang awal tu. Dah mantap gila babi. So tempat tu memang kira orang semua jadi pelik. Macam mana negara ni tak boleh jadi macam itu lagi. Lepas tempat tu dah betul-betul tempat kan dia better dari Malaysia. daripada Malaysia. Tapi dia dalam Malaysia. Tapi dia better daripada negara Malaysia. Benchmark. Tempat contoh Dia macam Amish country dalam state Tak, sana. dia- Tapi it's reverse. Yes. Hari ni aku nak beritahu sebenarnya nama Nas bukan Nasrul Rosman, Christopher Columbus. Teknologi in terms of apa, internet, high speed internet dekat situ apa semua. Semua dah ada dah. Semua dah ada dekat situ. Everything that you can wish for, apa benda pun dia orang nak buat, dia orang boleh buat dekat situ. Dan bila tempat tu dah berjaya, benda tu dah terbukti, Orang naik puluh aku dah tak perlu nak cakap apa dah lagi. Cik. Kan? Orang semua nak benda tu. Oh, macam Sebab dah proven apa kau buat proven, tu. apa aku buat tu dah proven. Contohnya macam TMJ bully JDT buat Dah benda-benda proven apa dah. semua. Benda tu dah proven sampai masuk AFC apa benda apa semua. Orang nak suka benda semua. Orang nak semuanya macam TMJ untuk beli dia orang punya kelab bola juga apa. Dia orang nak benda tu. Betul. So, kampung-kampung sebelah benda semua akan nak. Dan cukup masa benda tu semua dah berjalan apa beberapa 2-3 tahun ke apa benda macam itu. Sebab kan duit aku banyak, benda tu boleh jalan laju. Kan? Selain je aku fire banyak orang baru benda apa semua kan. Jadi anak-anak muda yang pergi belajar overseas benda apa semua, dia bukan tak nak duduk overseas. Dia orang nak balik Malaysia, dia orang nak kerja dekat Utopia ni. Ya betul, dekat di hati. Dekat di hati, dekat Utopia negara pula. sendiri apa benda semua. kan. Faham tak? Jadi semua benda kita dapat simpan budak kita, tenaga kerja kita, semuanya anak-anak muda daripada negara kita Support sendiri. lokal. Lepas 2 ataupun 3 tahun yang benda ni dah berjaya, aku akan beralih ke kampung yang lain yang mungkin lebih besar ke benda, dan aku akan wujudkan lagi sampailah satu Malaysia Sama. dah jadi a utopia. Dahsyat Aku lo. dah stamp aku punya nama kat situ. Ui, otak aku tiba berkembang dengan idea lo. Tak ada corruption, tak ada apa. Sebab apa? Orang dapat a distribution of wealth and education Gini, and health, apa, semuanya dapat. Mantap. Semua sekali. Abu. Dan lepas pada tu aku akan conquer the world. Sebab lepas tu negara lain pun nak macam itu juga. Aku akan naikkan apa, Indonesia, Filipina pun semua. Macam tu aku nak jadi Genghis Non. Republic dia. Jadi duit aku dah banyak macam gitu, kau dah tak payah cerita lah kan aku nak beli apa semua kan. Kau punya super yacht tu halah. Kan? Super Okay. Aku pindah kampung dia, Mat. Dia macam Batman lah kan. Rumah Superman tu kena sita benda semua dengan bank. Dia beli bank tu. Betul. Dia beli bank tu, Superman dapat beli rumah dia. Batman. Superman dapat Superman. Superman dapat beli rumah dia. Batman beli. Jadi macam itulah. Tapi dahsyat lah. Kau punya fikiran tu dahsyat. Itu cerita duit tak habis lah. Kalau duit tak habis lah. Kalau aku kaya. Ni aku bawa turun balik the level from aku punya duit banyak ni.
Kan aku buat turun balik konservatif. So on aku punya side kan, it doesn't seem that aku memang all out to do good. Tak. Tahu, in that sense tau. Dia sebab aku counting, lately with passing of people and whatnot, I'm counting my lucky stars and my blessings and semua. So in that sense tu, the duit tak banyak, profits just enough to cover for whatever it is. Tapi it's because apa benda yang aku nak daripada kecil, sekarang ni aku bersyukur that aku dapat buat. You know, I've wanted, if you're talking about what I want to be, always wanted to be a composer, or I want to do something to do with music or production. Sekarang kita ada studio kita sendiri. Okay, aku dari dulu memang aku tak nak bekerja bawah orang, very hard, because I'm very hard to handle and whatnot. I'm grateful that I have my own, a few businesses that I'm running. Tak walaupun not multi-million dollar ke benda ke semua, but it's enough. Faham tak? Enough untuk aku nak pergi ke, nak beli apa ke, semua syukurilah apa adanya lah. And at the same time, aku boleh tengok anak aku besar. Aku ada kat rumah, aku boleh pergi jumpa dia anytime. And boleh whatever the things like that lah. So dia bukannya macam nak cakap, jangan fikir benda baik je nak buat, takkanlah tak ada nafsu nak untuk benda lain. Dan jangan tak boleh tipu diri sendiri lah. Benda yang lain semua tu, yang tu semua is already covered lah. This is the bigger picture lah. If you're talking about the bigger picture, itu sama macam ni lah. Kalau macam betul duit lah. dah terlalu banyak, tapi idea dia bernas lah. Sebab bila duit dah terlalu banyak macam gitu, keluarga engkau, masa engkau dah bukan isu. Aku kalau kata aku buat macam gitu, bukannya aku duduk, dia orang buat banner rumah aku duduk tengok macam gitu, tak ada. Tak ada kan? gambar. Aku jalan mana aku nak jalan kan. Ini orang-orang bagus-bagus aku ambil daripada overseas kerja kan. Masa tu Mak Saleh yang kerja kat sini macam Bangla. Tahu. Orang yang pandai-pandai sana apa tu semua, MIT student, siapa what the fuck, PhD apa semua. Aku bayar premium price punya, kau datang sini kau bangun ke tempat ni. Tahu. Dia bangun kat situ, aku caw. Aku buat apa aku nak dengan anak-anak aku. Kan? Pergi mancing ke, pergi apa benda ke, apa whatever the fuck, aku tak kisah. Nak buat kan? Aku buat. Benda tu tadi, aku hamun orang ni kan. Apa pasal benda ni slow? Stupid fool. Aku bayar gaji kau bukan gaji kecil. Kan? Stupid fool. Macam gitu. Jadi senang. Okay. Bila banyak duit, tak ada isu masa dengan keluarga. Tu memang tak ada isu. Sebab because you have all the time. Orang yang ada masalah isu masa ni, duit dia tak cukup banyak lagi lah. Duit dia tak cukup banyak. Sebab dia kena provide. Which is true. Dia rasa dia dah ada duit, tapi dia nak kena, ini aku kena banyakkan lagi duit supaya tak cukup. Sebab dia kena provide. Sebab dia kena memburu. Dia tengoklah macam Kaza cakap lah. Sabit Kaza. Memburu impian. Korang ni tak tahu lagu. Pasal Kaza. Ku jejak. Yelah betul. Tapi apa yang kita cerita, memburu rindu tu Hatan ku genggam angin semalam. Okay. So, pusat karaoke pun ada tau. Aku punya Topia tu. Nak nyanyi masuk je. Mawar berduri aku panggil. So guys, apa yang kita cerita sebenarnya, kalau aku kaya lah depan tu penting. Kalau kaya. Betul. Sebab kita boleh bercakap-cakap gini, InsyaAllah terjadi. Non punya impian jadi, Dan punya impian jadi, Lo punya jadi, aku jadi, Jamal terjadi, amin ya rabbal alamin. Tetapi kuasa Tuhan tu, viewer 30,000 ni aminkan insyaAllah. Amin. Berapa? Viewer 30,000. Amin. So kuasa Tuhan tu tak dapat kita jangkalkan lah. Betul. Apa benda yang berlaku sekarang ni, sebagai penutup lah aku nak cakap, apa benda yang kita cerita ni semua berdasarkan kalau kan. Kalau kucing boleh terbang, kucing, babi. Tapi belum tentu kalau kita kaya macam kita mampu nak buat juga. Tetapi sebab cerita kalau itu yang aku cerita macam riak tu tadi tu, bunyi dia kan. Tapi sebenarnya kalau dia bukan riak. Dia ni bukan orang yang riak. Benda yang saya kenal dia daripada kecil. Benda yang ada tu aku rasa keluarga aku tahu, kawan-kawan aku pun tahu. Kalau tak ada, aku senyap je, aku duduk diam. Faham. Tapi kalau kata ada, aku akan bagi. Banyak ke sikit itu mungkin persoalan dia lah kan. Sama ada banyak ke sikit. Tapi atas diri sendiri. Tapi apa yang ada, aku tak akan sampai level aku menyaya diri sendiri, aku pula sendiri yang susah. Sebab nak membantu orang. Tapi pada masa yang sama, kalau kata ada lebih, InsyaAllah aku tak pernah shy away lah. Aku tak pernah shy away from nak tolong, sama ada
keluarga aku, kawan-kawan terdekat, dan juga mungkin orang yang aku tak kenal tapi aku percaya. Kotor tu. Itu tolong aku dulu. Tilak kena pandai. Kaki kipas. Macam ni lah. Itu aku punya. Orang kata apa lah. Macam last word from aku pun, aku selalu dengar podcast. Salah satu podcaster yang favourite aku dengar from Indonesia, dia kata kita boleh bermimpi, kita boleh berangan setinggi langit, asal langit tu kau nampak kiranya dia punya kiasannya, kau boleh melayang tinggi mana pun asal kau tahu jalan pulang kan. Gitu je mah. Hok mau buat apa-apa, ingat Tuhan. Tak jumpa ways je. Tak jumpa ways je. Guys, itu je. Kiranya mana kau nak rumah besar, kau nak kereta besar, kau nak super yacht, kau nak gini-gini, boleh, tak ada halnya. Tapi bila you come back to reality, this is your reality lah. You have to live like, kena memburu lah. Jangan kau sedap berangan lah. Mak suruh bangun, kau berangan lagi. Yalah. Tak lagi lah gitu. Abazih balik. Tadi Caprice lepas tu turun Abazih balik. Gana. Dia sakit. Dan belum masuk atan lagi. Okey. Penutup untuk Dan pula. Aku kalau simpulkan benda ni, banyak duit aku pergi hantar kau buat kau punya bahasa dulu kaya tu, duit tu kalau dikejar tak habis. Maksudnya kalau kita nak 100,000 dapat 1,000, nak 1 juta dapat 1 juta, nak 10 juta. Jadi kalau kita kejar tak habis. Apa yang kita perlu kejar adalah kebahagiaan. Maknanya dengan 1,000 tu macam mana kau nak bagi ke diri kau, dengan 10,000 macam mana kau nak bagi ke diri kau, 100,000 macam mana kau nak bagi ke diri kau. Betul. Benda ni sorry nak tambah daripada situ. Benda ni aku rasa advice yang paling sesuai, antara yang terbaik lah aku dapat mengenai duit ni lah. Kalau kata korang ada duit berapa banyak, RM10 atau RM100 lah Kalau kata ada RM100 pun, korang tak pandai nak olah duit tu. Kan? Maksudnya nak menyimpan sikit, nak belanja sikit apa benda semua. Ni olahkanlah duit RM100 yang kau ada tu. Kau ingat kalau kau ada RM100,000, kau pandai olah ke? Tak pandai. Tak pandai. Sebab apa? Duit yang sikit pun kau tak tahu macam mana nak handle. Ini kan pula duit yang besar. Jadi apa-apa pun berbalik, tak kira lah berapa banyak pun duit yang ada tu. Satu, kejarkan kebahagiaan macam apa yang Deng cakap tadi. Tapi pada masa yang sama, engkau sendiri kena tahu apa benda nak buat dengan duit tu, macam mana kau nak olah duit tu. Betul. Supaya masa depan kau, keluarga kau dan juga kawan-kawan yang terdekat kau apa semua terjamin. Betul, terjamin yang penting. Betul. Okay. Jamal? Tua tu. Lah kata. Ajasi. Yelah, macam the end goal is macam endgame. Sabit. Dia kebahagiaan lah. Tapi lagi penting, you define apa kebahagiaan kau apa. Macam kau tadi kayu kan, sabun. Dapat kayu bahagia terus kan. Exactly. Super I yacht. quit my job because of kayu also. So just define apa kebahagiaan tu, then find a way to buru that kebahagiaan. Aku suka perkataan tu sekarang. Memburu rindu. Ku genggam. Aku just rasa mankind is deprived of many basic necessities. Name your sword kindness, you kill him with that sword lah, macam tu. So aku tak rasa ada orang patut lapar. Aku tak rasa ada orang patut itu tidur dalam yang hujan. Utamanya. Aku tak rasa patut ada orang lahir tanpa warga negara. Aku tak rasa orang patut lahir dalam keadaan yang miskin. Aku tak rasa orang patut orang tak patut ada education. So benda ni very very important lah. Especially after 2020 lah. I mean the wawasan 2020 was already like 20 years, like many years ago. Sudah dilupakan. We already there. Alright, so yang tulis tak kira siapa dia yang tulis lah. Tapi sepatutnya tu because the 30 years is already over. We are already there. So kalau benda ni masih menjadi satu problem yang tak boleh nak settle, susah so lah. benda tu you see as a failure lah. Faham. You know, and you cannot fail your people lah. You know, so if let's say things are failing, people need to wake up and help make it succeed lah. Itu je lah bagi aku. Okay. So kawan-kawan, kita dengar dah serba sedikit, kata serba sebanyak
cerita mengenai kalau aku kaya lah dalam episod ni. Sikit. Sekali lagi kita nak Ini band manager kita kan. in the future kalau dia kaya, kita orang akan itulah launch kita punya career. Cik Man what not? Cik Man. Show pertama kami. Show pertama kami kat Farm Fest Kudai lah, cerita dia. Kawan-kawan sebagai Closing station. Itu tempat sebagai makan. penutup Sebagai kita penutup, hari ni macam biasalah. Jangan lupa subscribe, like, komen apa semua. Kalau kata suka dengan guest-guest kita pada kali ni, selalulah kita turun. Betul lah Syah. Kalau tak pun kita terbangkan dia sebab duit aku banyak kan tadi. Terbangkan dia pula ke KL. InsyaAllah. Subscribe guys, comment, share any thoughts or kalau ada suggestion untuk topik-topik yang akan datang. FYP. Lepas tu Final year project. Final year project jangan lupa buat hashtag Mak lepas Debor. tu terima kasih Hashtag Mak Debor. kita orang Kak Mak Debor, Jamah Mak Debor dengan Mak Deng. Debor dengan special guest kita dengan mula satu lagi ni abang kita dan Pom JB. Orang JB yang kenal dia, hola-hola dia ada banyak job nak kasi. Minta maaf juga sebabkan episod lepas tu mungkin tak ada penutup, tapi kali ni kita akhiri macam biasa kan. Jauhkan diri daripada barang-barang yang terlarang. Jangan isap dada, jangan isap batu. Ingatkan dekatkan diri sekolah dengan orang-orang yang tersayang. Jangan main TikTok. Bye guys. Okay, selamat. Bye. Selamat tinggal.